Ramai orang sekarang menghadapi masalah jerawat. Kadang-kadang kita ingatkan jerawat ni atau jeragat ni semua cuma untuk peringkat kanak-kanak ataupun remaja. Tapi zaman sekarang, anda nak tahu tak, orang yang atas pada 25 pun dah mula nampak menjadi masalah besar. Sehingga kan orang kata zaman moden, zaman orang panggil American diet. Zaman pemakanan moden secara barat ni menyebabkan ramai di antara 20 hingga 30 sudah pun menjadi masalah besar. Dan dari sudut statistik di Amerika saja dan di negara-negara barat berbilion-bilion ringgit sudah dihabiskan untuk menyelesaikan masalah kulit di muka. Tak usah ceritalah untuk kecantikan. Hari ini kita cerita untuk masalah pimple ataupun masalah jerawat. Baik. Saudara saya sekalian, tidak bukan ada kaitannya dengan kebanyakan masalahnya ialah tentang diet. Maklumlah diet kita ni kalau anda tengok kan sudah banyak kajian dijalankan, tidak banyak lagi tinggal makanan-makanan yang betul-betul yang dinamakan pure ataupun makanan yang betul-betul asli, natural ataupun secara alami. Sebab semuanya sudah mempunyai maklum saja ada preservatif ya, ada bahan pengawet, ada pewarna, ada GMO ni apa genetic modified organism yang kadang-kadang kalau orang katakan sampaikan makan jagung pun jagung dah tak original sekarang. Itu yang paling utama. Buah-buahan, sayur-sayuran kadang-kadang penuh dengan apa tu, kalau ambil apple tu saja sampai macam ada satu lilin kat luar dia, betul tak? You boleh sikat rambut lagi depan apple ni. Jadi makanan-makanan ini mempunyai bahan-bahan yang begitu banyak toksik, sehingga kan kalau dari sudut bila dah masuk ke dalam perut kita tu diproses, bila masuk ke dalam liver dan sebagainya, bila keluar jadi darah, darah tu pun toksik. Darah ni kalau toksik, saya nak tanya anda, dia nak keluar ke mana sebenarnya? Okey, dan paling sensitif ialah muka kita lah, betul tak? Sebab tu muka kita ni senang kena masalah-masalah pengeluaran apa tu dipanggil macam sebum. Berbentuk macam minyak tu bila dia nak keluar, dan kadang-kadang dia campur dengan aliran darah yang bertoksik, maka dia jam. Jadi traffic jam kalau kat muka kita tu dia timbul berbentuk pimple, dan kadang-kadang sampai ada yang ada nanah pun. Yang itu yang bahaya sekali, sehingga akan menyebabkan ada kalau baik pun besok ada orang panggil scar ni parut, betul tak? Yang tu yang kita sukar nak atasi. Baik. Antara sebab utama kenapa selain daripada diet, orang kata saya jaga diet saya, tapi sebenarnya jaga tu perkataan yang agak luas, dan kalau kita pergi secara mendalam, rupa-rupanya ada faktor-faktor utama. Baik, kita cerita tentang makanan. Katakan makanan you jaga, itu pun belum tentu. Yang saya risau sekali ialah tentang minuman. Nombor satu sekali ialah minuman. Tak usah cerita apalah, kalau minuman tak betul, tak cukup, saya ulang, tak betul dan tak cukup, maka masalah kita nak nyahkan toksik ini, bahan-bahan yang toksik ini begitu sukar sekali. Maklum saja, sebab air yang bersih dan mempunyai konsep berpenawar, maksudnya ada mineral, dia mesti suci, dia mesti ada tenaga, dan minumannya hampir 2,5 liter satu hari, dan cara kita buang air kecil kita pun sampai begitu bersih sekali, maka mau tak mau bahan-bahan toksik ni dia akan ikut serta. Itu automatiknya dan bagusnya kita minum air yang berbentuk berpenawar dan bersih. Saya dah kata tadi, air itu mesti bertenaga. Lepas air, dah jaga makanan, jangan lupa pula kita ada masalah kadang-kadang. Masalah makanan ni sehingga kan menjadikan inflamasi ke dalam perut kita. Lanjutan daripada pemakanan, kita kena juga perhatikan apa yang berlaku dalam badan kita, sehingga kan kalau kita tak boleh buang air besar, itu menjadi masalah besar. Sebab apa? Bila kita tak boleh buang 3-4 hari, memang badan kita tu terlalu toksik. Dan bila dia toksik, dia nak pergi ke mana? Dia mesti pergi ke muka dulu. Sebab apa? Bahan-bahan ataupun benda-benda yang agak toksik ni nak keluar ke kulit yang bahagian lain, dia agak lasak sikit. Tapi
kulit muka dia memang lembut. Jadi dia senang dan sensitif. Okay, bercakap tentang makanan, memang ada banyak makanan yang kita kena hati-hati sebab bila dia dah masuk ke dalam perut kita, ke dalam usus kita, dia kadang-kadang boleh menyebabkan apa orang putih panggil leaky gut. Gut ni maksudnya usus kita, dia punya permukaan tu boleh bocor. Kalau kita makan terlalu banyak benda yang bergula, benda yang banyak karbohidrat atau protein-protein yang orang kata susah nak hadam, dia boleh membocorkan membran kita, dan ini menyebabkan bahan-bahan toksik senang menyerap ke dalam aliran darah kita. Itu satu. Bila kita banyak makan antibiotik, bukan masalah untuk jerawat saja, untuk penyakit-penyakit lain, apabila kita ada masalah infection, masalah demam, kadang-kadang cepat sangat kita ambil bahan-bahan seperti antibiotik, bahan-bahan suplemen yang berat sangat sehingga body kita tak boleh terima. Dan ini boleh menyebabkan flora dan fauna dalam badan kita tu bertukar wajah, dan dia tak boleh membantu untuk kita menghadamkan makanan kita, mengganggu enzim, mengganggu hormon kita. Ini semua boleh menyebabkan kenaikan jerawat. Baik, ada juga ubat-ubat yang sampai boleh merosakkan liver kita. Hati kita ni, liver, kalau dah rosak, itulah kelang yang paling utama untuk memproses makanan dan juga untuk mengenyahkan semua bahan-bahan toksik badan kita. Jadi kalau liver kita atau hati kita dah letih, dah lesu, memang satu, kita tak ada semangat. Nombor dua, ada banyak penyakit lain. Tapi hari ini sebab kita fokus kepada pimple saja, dia senang sangat bila orang bermasalah liver yang toksik ni. Satu lagi yang saya suka nasihatkan bagi mereka yang dah kena pula pimple, sebelum you cuba oksi apalah, makan ubat nas, kadang-kadang sampai ambil antibiotik, setengah zaman moden sekarang ni ambil Accutane. Accutane ni boleh merosakkan liver dan juga boleh menyebabkan ada masalah suicide ni, ada ingatan nak bunuh diri dan sebagainya. Itu kesan sampingan yang paling dahsyat. Okey, Accutane tadi yang saya kata tu kadang-kadang boleh menyebabkan kulit kita bagus, dia mengeringkan jerawat kita, nampak macam cantik, lepas tak sampai 3-4 hari dah nampak macam dah kering. Tapi kesan sampingan dia tu kalau jarak jauh, kalau boleh tak usah lah, kecuali kalau masalah kita tu terlalu berlarutan, dah sampai nak pecah muka kita, okey, itu tak apalah, ambil Accutane ya. Pengalaman saya tentang anak saya sendiri, ada seorang masa dia sekolah form 3, masa hormon dia masih aktif dan sebagainya tu, memang anak perempuan, maklum saja anak dara ni bila dah naik muka macam dah macam gunung berapi, memang yang kata nak pergi sekolah, nak keluar rumah pun tak nak, betul kan? Jadi kita faham, kita mesti prihatin kepada perasaan mereka. Kalau kita kena pun, masya-Allah, kita mungkin tak mau tengok muka sendiri pun, betul tak? Jadi dia ada pergi ambil ubat antibiotik daripada dermatologis dan sebagainya. Baik, kalau kes-kes macam tu untuk emergency kita boleh bagi. Tapi soalannya, takkan sampai bila nak makan antibiotik, bila dia datang makan antibiotik, bila dia attack lagi antibiotik, lama-lama jadi masalah lain pula, sebab antibiotik pun ada kesan sampingan. Jadi maksud saya ialah air kena jaga dulu. Pemakanan yang memang kita tahu terlalu banyak racun, tolong kalau boleh jadikan seminggu 2-3 kali buat, orang panggil puasa, bagus juga, sebab dia menyahkan toksik. Nombor dua, air kena cukup, dan kalau boleh kurangkan makan makanan yang bergula dan berkarbohidrat. Nasi umpamanya, bahan-bahan yang kek, spaghetti, pizza, banyak sos dan sebagainya tu. Itulah sebenarnya kalau anda boleh memproseskan penyeliaan dalaman dahulu supaya dia bersih dan cukup hidrasinya, maka insya-Allah. Sebab untuk menyelesaikan masalah kulit, dia bukan daripada luar yang kita sapu, yang kita ambil kadang-kadang buat tekanlah, picitlah, korek dan sebagainya. Itu bukan jawapannya. Sebab dia nak baik, mestilah datang daripada dalam keluar. Dia inside out, bukan daripada outside in.
Yang tu kita kena faham. Jadi bila insight, saya kata apa tadi? Minuman, makanan, exercise. Sebab apabila you exercise, dia tendang keluar melalui peluh. Jadi perpeluhan ini membawa keluar bahan-bahan yang toksik. Jadi kita nampak bersih je, dan kita punya pori-pori di muka kita ni boleh terbuka, dan rasa macam panas, dan bila aliran darah pun banyak, nampak merah muka tu, dia tolong bantu untuk kita menyuci dan menyahkan bahan-bahan yang dah sampai ada bakteria pun di dalam jerawat-jeragat kita. Baik. Satu perkara lain, bila di dalaman ni masalah yang utama yang selalu orang kata dia terlupa nak cerita ialah stres. Stres confirm. Kalau you makan macam mana baik pun, kalau air daripada gunung mana pun datang tapi kalau otak kita malam tak boleh tidur. Ialah kalau stres tak boleh tidur. Tak boleh tidur, muka sampai ada mata orang panggil eye bag ni kan, ada hitam kat bawah mata. Lagi bila kita stres, penghadaman kita. Jadi semua tiga-tiga ni kita kena hati-hati. Nombor satu, stres dulu. Stres dia boleh kacau pemakanan, dia boleh kacau penghadaman kita, dia boleh kacau kita punya buang air besar, buang air kecil, semua, betul kan? Dan itu yang boleh sampai kadang-kadang daripada 1 jadi 10 jadi 20 biji. Yang tu memang nak kena buat sesuatu yang agak emergency jugalah. Dan agak-agak kalau anda lupa pun, jangan lupa kepada tidur tadi. Tidur adalah penyembuh utama untuk orang yang berjerawat. Jangan lupa, kalau dapat tidur yang cantik, kurang-kurangnya 6 hingga 8 jam satu hari, yang sampai mimpi-mimpi tu, tengoklah jerawat-jeragat kita akan, kalau dia nak teruk lagi, dia dah mula surut. Mula surut, kita bertahan bagi peluang untuk dia hidup sendiri. Hidup sendiri ni maksudnya apa? Bagi kulit tu hidup sendiri. Yang pakai makeup tebal ni tapi nak baik jerawat, saya kira tak masuk akal lah. Saya tak tahu cara mana. You nak pergi office ke nak pergi kerja, tapi kalau nak bagi hilang jerawat-jeragat ni, bila ada peluang aja, tolong basuh, clean your face, biar dia bernafas. Selalu saya kata, tapi orang kata, dok, macam mana nak pergi jumpa orang, muka air dah naik macam batu gunung berapi ni, macam mana? Okey, yang tu saya faham. Ada orang pakai foundation, lepas foundation pakai bedak lagi, 3 lapis lagi, sapu, apa lagi. Okey, saya nak tanya anda, yang mana you nak? Nak baik cepat ke nak baik lambat? Kalau nak baik cepat, no choice. You memang kena buang semua tu bagi dia bernafas sendiri. Okey? Pastikan kalau anda pakai cleanser atau moisturizer atau toner tu, pastikan yang paling natural, kalau boleh tidak ada yang berasid yang kuat sangat, yang body kita tak boleh terima. Cukup dulu untuk kita cerita pada hari ini tentang masalah pimple. Akhir sekali, kalau siapa yang masalah hormon, saya lupa cerita tadi. Hormon memang kena kontrol betul. Jangan cari pasal nak ambil hormon pill pula, nak kontrol supaya dia balance balik. Pastikan anda cek 3-4 perkara. Stres dahulu, exercise ada tak, minum cukup tak, pemakanan tu. Kalau boleh, hari-hari yang jadi Tarzan lah senang. Saya nak cerita Tarzan diet lain kali, tapi hari ini bukan topiknya. Ikut perangai Tarzan. Buah banyak. Kalau zaman moden ni, banyak minum jus. Kurangkan makanan pagi-pagi, teh tarik, nasi lemak, lontong. Tengah hari, tiba lagi selungguk makanan. Lepas tu dalam keadaan kenyang, tiba lagi petang nanti teh tarik, pisang goreng pula lagi. Minyak-minyak tu semua masuk ke badan, dia tak akan keluarlah nanti kecuali melalui petunjuk manifestasinya macam pimple-pimple ni. Jadi anda sekalian, saya mengharapkan anda akan lebih dapat clear skin, bersih, dan itu sebenarnya nikmatnya Allah bagi mereka yang tidak ada masalah, bersyukur dan mempertahankan supaya tak kena.